Jika Mahfuz Omar berpandangan demikian, saya gembira sebenarnya, kerana dengan ini saya ingin mewar-warkan bahawa PAS sudah mengaku mereka tak boleh menang di Merlimau. Oleh kerana PAS telah mengaku, diwakili oleh Naib Presiden dia, Mahfuz Omar, bahawa dia hanya nak menjadikan medan latihan dan bahawa dia hanya ingin mengurangkan majoriti. Dengan lain perkataan, PAS telah mengaku lebih awal bahawa mereka tak boleh menang di Dun Merlimau. Pengakuan itu membuktikan bahawa Merlimau ini ialah kubu Barisan Nasional, dan kubu Barisan Nasional ini insya-Allah dengan izin Allah akan dimenangi sekali lagi oleh Barisan Nasional. Tetapi pada saya, kita jangan terperangkap dengan apa yang disebut. Jika semua orang berfikir macam mana Mahfuz berfikir, kita kurangkan majoriti, kita kurangkan majoriti, kita kurangkan majoriti, akhirnya kita terperangkap dengan kenyataan kurangkan majoriti yang menyebabkan kita boleh kalah. Dia ada game PAS ni, kita kena lihat dari segi dua sudut. Satu, dia cuba nak memerangkap kita, kenyataan tu cuba nak memerangkap kita supaya kita berada dalam keadaan selesa dan tak buat kerja. Dan akhirnya kalau kita overconfident, selesa dan tak buat kerja, maka kita berada dalam zon bahaya. Jadi pada pandangan saya, yang saya ingin melihat di sini ialah pengakuan bahawa mereka tidak boleh nak menang di Dun Merlimau ini. Kalau mereka dah mengaku tak boleh nak menang, saya ingin menyeru pada pengundi-pengundi Merlimau, jangan bagi undi pada PAS. Untuk apa kita bagi undi pada orang yang tak boleh nak menang? Bukankah kita membazirkan undi kita? Jangan membazirkan undi kita yang amat penting itu dengan mengundi calon PAS yang telah diwakili oleh Naib Presidennya mengakui tak boleh nak menang. Saya ingin melihat dari sudut itu. Biar kita promosikan sudut itu. Naib Presiden PAS mengakui tak boleh menang di Merlimau. Kita lihat daripada sudut itu apabila dia kata dia hanya nak turun majoriti. Apabila sebut turun majoriti, berarti tak menang dah kan? Jadi jangan bagi undi pada orang tak menang. Jadi mungkin ditangkap juga Itu sudut yang kedua. Saya nak ingin melihat sudut yang pertama tu. Sudut yang pertama bahawa jangan membazirkan undi dengan PAS, kepada PAS. Tak saran kepada PAN, tak payah tanding lah kalau dah rasa macam tu. Betul lah, betul. Rugi dari segi duit, nak belanja semua, rentetan 3 lagi straight kekalahan, image dia. Image PAS sekarang sedang merudum teruk. Image PAS sekarang sedang merudum teruk kerana kalah di Tenang dengan teruk, dan kita rampas kerusi dia di Galas. Adakah dia bersedia untuk menerima kekalahan yang ketiga? Berturut-turut, ya, di kubu kuat sendiri pun boleh kalah. Ini kan pula di kubu Barisan Nasional. Saya bukan nak mendahului takdir, ya. Kita berusaha sedaya upaya. Kalau kita boleh mengalahkan PAS di kubu mereka, negeri Kelantan, mengapa pula kita nak bagi PAS di kubu kita, Melaka? Sebagaimana kita tak bagi PAS di kubu kita, Johor. Ya. Sebab Datuk, hari ini lawatan bagaimana? Okey, saya pergi rumah ke rumah sebenarnya. Mula-mula ada pegawai saya mengesyorkan supaya program ini dibuat di tempat mana, Tan Sri? Di masjid depan program ini. Tapi Tan Sri dia kata lebih mesra di rumah dia. Di rumah, sebab saya di rumah kat sini. Jadi saya tadi pergi 6 buah rumah di peti undi Air Merbau, dan petang ini saya akan pergi lagi di 2 peti undi, malam di 2 peti undi, dan saya akan pergi rumah ke rumah. Saya ingin mengesyorkan, oleh kerana kita ada masa dan kita ramai pemimpin, strategi rumah ke rumah ini perlu diperluaskan dalam kempen kita. Besar hati orang-orang yang saya kunjungi rumahnya. Dia kata tak pernah seumur hidup rumahnya itu dikunjungi oleh seorang timbalan menteri,
semua hidup selama dia berjuang. Ada seorang itu, seorang wanita, dia kata dia dah pangkah Barisan Nasional sejak zaman Kapalaya, ya. Dan tak ada pemimpin datang rumah dia. Saya adalah orang yang pertama datang rumah dia. Jadi dia merasa diri dia semacam disisih. Tetapi apabila saya datang, semangat dia naik balik. Saya bukan ada bagi apa pun pada dia. Saya hanya bagi sekeping kad nama saya Timbalan Menteri. Macam juga tuan rumah ni saya nak bagi juga. Tak ada apa yang bagi kad. Ada nama bahawa Timbalan Menteri datang rumah ni. Jadi saya ingin mengesyorkan supaya pemimpin-pemimpin kita yang datang ke Merlimau ini, malam boleh ceramah kecil-kecil, tapi petang tu datanglah pergi melawat rumah ke rumah. Dan mereka percayalah bahawa mereka amat besar hati kalau pemimpin datang rumah dia, dan dia jadi ingatan lama. Dia ambil gambar dengan kita, lepas tu dia frame gambar, ya. Itu satu strategi yang cukup baik. Kita minta supaya pemimpin datang ke rumah. Perayu undi tu biasalah, perayu undi biasa, tapi mereka adalah ahli biasa. UMNO, katalah wanita UMNO daripada Bukit Katil datang rumah melawat orang tua, itu biasa. Yang kita harapkan ialah pemimpin-pemimpin kita, ahli majlis tertinggi, timbalan menteri, menteri yang ada masa datang turun ke Merlimau ni, pergi rumah ke rumah, lepas tu buatlah program rasmi mereka. Ya, jadi ini sure daripada Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Sebab dia adalah strategi kempen yang cukup kesan. Tapi saya ingin menjelaskan, kalau boleh kita highlight bahawa untuk apa mengundi satu parti yang belum lagi masuk tanding dan mengaku mereka tak boleh menang. Menghabiskan masa, mengambil berat, dan juga membuang undi kita yang amat berharga. Undi kita amat berharga. Jangan sia-siakan undi kita yang amat berharga itu mengundi parti yang dah mengaku kalah. Macam korang betting, orang tu dah kena tumbuk teruk, masih lagi nak menyokong dia, apa hal? Kita nak sokong pun. Ini dia mengaku kan, ya? Dia mengaku. Ada dua aspek lah. Dua aspek. Okey. Itu saya perang psikologi. Pasal cara lain dah tak boleh dah. Dia buat macam tu lah. Yalah. Tapi saya ingin melihat dari segi sudut yang pertama tadi, iaitu buang masa kita mengundi pada parti yang dah mengaku kalah. Dia fikir dia pandai sangat Mahfuz ni. Okey. Last. Ada strategi untuk menarik pengundi yang di atas pagar ni. Itulah di antaranya pergi rumah ke rumah. Very effective. Very effective rumah ke rumah. Kata betul. Betul. Pemimpin yang pergi. Kalau perayu undi wanita memang kerja dia dah. Dia biasa.